Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tajuk yang ke-8 pada pagi ini iaitu khaufun ataupun takut. Firmanullah Ta'ala, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menyeru kepada Tuhan mereka dengan penuh rasa takut dan harap. Surah As-Sajdah, surah yang ke-32, ayat yang ke-16. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, barang siapa yang menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya tidak akan dimasukkan ke dalam neraka selama air susu masih mengalir dari susu seorang ibu. Di samping itu, debu dari jalan Allah tidak akan pernah bercampur dengan asap api neraka pada batang hidung seorang hamba. Anas meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, seandainya kamu semua tahu apa yang ku ketahui, nescaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Saya katakan bahawa takut adalah masalah yang berkaitan dengan perkara yang akan datang, yakni kejadian yang akan datang. Sebab seseorang hanya takut kalau sesuatu yang tidak diinginkan menimpanya atau sesuatu yang diinginkan luput darinya. Ini hanya terjadi berkenaan dengan masa depan. Mengenai hal yang sudah terjadi, takut tidak berkaitan dengannya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala bererti takut terhadap hukumannya di dunia ini dan di akhirat. Allah telah menjadikan takut sebagai kewajiban bagi hamba-hambanya dengan perintahnya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn itsnain. Innama huwa ilahun wahid fa iyaya farhabun. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Sesungguhnya dialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepadaku sahaja kamu takut. Surah An-Nahl, surah yang ke-16, ayat 51. Syekh Abu Ali Daqqaq menjelaskan, takut memiliki pelbagai tahap, iaitu yang pertama khaufun, yang kedua khasyatun, yang ketiga haibatun. Khaufun adalah salah satu keadaan iman dan kriterianya kerana Allah Ta'ala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 175. Dan khasyatun adalah salah satu keadaan pengetahuan lahir. Kerana Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Sedangkan haibatun adalah salah satu keadaan pengetahuan batin. Sebab Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wa yuhadzirukumullahu nafsah
dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya, yakni seksanya. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 28. Abu Hafs menyatakan, takut adalah cambuk Tuhan yang digunakannya untuk menghukum manusia yang berontak keluar dari ambang pintunya. Abul Qasim Al-Hakim mencatatkan, ada dua jenis takut, iaitu gentar, rahbah, dan takut, khasyiyah. Orang yang merasa gentar mencari perlindungan dengan cara lari ketika dia takut. Tetapi orang yang merasa takut dengan sifat khasyiyah akan berlindung pada Allah. Memang benar bahawa kata-kata rahaba, yakni gentar, dan haraba, yakni lari, memiliki erti yang sama. Sebagaimana halnya kata-kata jabaza, kata-kata jazaba, dan kata-kata jabaza. Jazaba, jabaza. Jika seorang melarikan diri, maka disebut rahaba. Maka dia ditarik kepada hasratnya sendiri. Seperti halnya para rahib, ruhban, yang mengikuti hasrat mereka sendiri. Tetapi jika kembali mereka adalah pengetahuan yang didasarkan pada kebenaran hukum, maka itu adalah takut, khasyiyah. Abu Hafs menyatakan, takut adalah pelita hati. Dengan takut akan nampak baik dan buruk hati seseorang. Syekh Abu Ali Daqqaq, semoga Allah merahmatinya, berpendapat, takut adalah bahawa anda berhenti mengemukakan dalih dengan kata-kata asa, mudah-mudahan, dan saufa, akan, atau mungkin sekali akan. Abu Umar Ad-Dimashqi menegaskan, orang yang takut adalah dia yang takut akan dirinya sendiri lebih dari takut kepada syaitan. Ibnul Jalak menyatakan, manusia yang takut kepada Tuhan bukanlah dia yang menangis dan menghapuskan air matanya, tetapi adalah dia merasa aman dari hal-hal yang menakutkan. Dikatakan, orang yang takut bukanlah orang yang menangis dan menghapus air matanya, melainkan orang yang meninggalkan apa yang ditakutinya akan mendatangkan hukuman. Ditanya kepada Fudail, mengapa kita tidak pernah melihat orang-orang takut? Dia menjawab, jika anda termasuk orang-orang yang takut, nescaya anda melihat mereka. Sebab hanya orang-orang yang takut sahaja yang dapat melihat orang yang takut. Hanya ibu yang kehilangan anaknya sahaja yang mau memandang pada ibu-ibu yang berkabung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada pagi ini ialah khaufun, takut. Kalau sebelum ini kita membicarakan tentang samtun, diam. Maka perkara yang menyempurnakan diam tidak lain tidak bukan melainkan rasa takut. Seorang bila mana dia takut, maka dia akan diam. Kerana bimbang akan berlaku sesuatu kepadanya. Baik, kita nak huraikan perkataan takut ini berdasarkan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW serta apa yang dibicarakan oleh para alim ulama. Adapun firman Allah Ta'ala dan surah As-Sajdah, bila Allah berfirman, yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka ini berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh pengharapan. Allah menyebut bagaimana satu doa itu boleh mustajab. Satu doa itu lebih cepat diperkenankan bila didoakan dengan adanya perasaan takut kepada Allah. Dan yang kedua, dengan adanya sikap keinginan yang kuat ataupun berharap sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Tamak kepada Allah. Ini sungguh-sungguh apa yang Allah Ta'ala janjikan. Dan Allah sebut sifat yang ketiga, dan mereka yang sentiasa bersedekah. Ini yang disebut dalam surah As-Sajdah ayat 16, ayat ke-16. Tapi fokus kita kepada makna takut. Bukan makna tamak, bukan makna ataupun bersedekah. Dalam hadis, Nabi SAW menyatakan, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu fi dhar'. Tidak akan sesekali masuk neraka orang yang menangis kerana takut Allah.
sehingga susu itu kembali ke tempatnya. Apa maksud? Di sini terjemahannya kurang tepat. Bila diterjemahkan selama air susu masih mengalir dari susu seorang ibu. Maksudnya tuan-tuan, orang-orang yang menangis kerana takutkan Allah tak akan masuk neraka. Mustahil mereka masuk neraka, sebagaimana mustahilnya susu bila mana dah keluar, dia boleh masuk balik. Boleh tak susu bila dia keluar? Wa imma susu ibu ke? Wa imma susu kambing ke? Kalau sudah diperah atau sudah dikeluar, boleh tak kita nak masuk balik susu tu? Jawapannya tak boleh. Samalah orang yang takutkan Allah, menangis. Ya, bila alamat-alamat takut ni dia ada beberapa peringkat. Peringkat yang paling mukaddimah sekali menangis. Sebab tu tuan-tuan tengok orang bila dia taubat, orang bila mula-mula cinta agama datang dalam hatinya, dia akan menangis. Menangis ini ialah mukaddimah kepada orang-orang yang takut diazab oleh Allah, dihukum oleh Allah, bimbang berkekalan dalam maksiat. Maka dia pun menangis. Maka siapa pun yang menangis kerana takutkan Allah, air mata tadi menjadi dalil di hadapan Allah, hujah, pemadam api neraka. Air mata tadi ialah suatu janji setia antara hamba dengan Allah. Jadi kalau seorang menangis keluarkan air mata, dia berjanji sesuatu. Dan janjinya janji yang bersungguh-sungguh. Sebab itu hati-hati orang-orang yang menangis kerana takutkan Allah, tapi dia lupa perjanjiannya dengan Allah. Dan hadis yang lain Nabi kata, la yajtami' ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi mankhirai abdin abadan. Tidak akan berhimpun debu orang yang berperang pada jalan Allah dengan asap api neraka dalam diri seseorang. Maksudnya, siapa yang dirinya berperang pada jalan Allah, berjuang pada jalan Allah, maka dia dipelihara daripada azab api neraka. Kata Nabi SAW juga, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu akan ketawa sedikit, menangis banyak. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam sebut yang ni lah tuan-tuan, para sahabat tunduk lalu menangis. Kalaulah kita tahu apa yang Nabi tahu, saya kita akan menangis dan ketawanya sedikit. Lalu apa yang Nabi tahu? Apa yang Nabi beritahu? Maka itulah apa yang Nabi tahu. Sebab para Nabi tidak dibenarkan menyembunyikan ilmu. Tetapi oleh kerana proses beritahu tadi satu proses yang memakan masa yang panjang. Nak beritahu, macam kita buat rumah lah, bukan boleh siap satu hari. Proses. Lagi besar benda tu, lagi lama. Tentang proses membina manusia, satu proses yang cukup panjang. Dia tak pernah mungkin siap sampai mati. Kalau kita buat bangunan, boleh sebutlah 6 bulan, 7 bulan. Jadi arkitek cuma mantau 6 bulan. Siap bangunan 80 tingkat. Buat hypermarket terbesar di dunia, mungkin arkitek pantau 2 tahun siap. Tetapi membina manusia lain. Membina manusia memerlukan satu arkitek yang mesti sabar sehinggalah dia mati atau orang yang dibangunkan itu mati. Manusia tak pernah selesai pembikinan dia. Kita nak bina kita tuan-tuan tak pernah siap. Nampak comel dah solat Jumaat, belajar, tiba dia ada cacat lain pula, kena baiki lagi. Nampak dah bagus hal ni, hari tu yang ni pula cacat, kena baiki lagi. Maka manusia ni nak bina dia bukanlah makan masa 5 hari, 6 hari, tidak juga 5 tahun. Bila? Sampai mati. Sebab itu kata-kata masyhur, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu daripada buayang hingga liang lahat. Ini kesudahan. Jadi kembali kepada takut ini, kata Imam Al-Qushairi, takut ini biasanya bila kita fikir masa akan datang, bukan benda yang lepas. Kita kalau teringat benda lepas dah tak ada apa-apa, cuma sedih je. Tapi ingat esok nanti ada orang nak colek aku, pukul aku, ada orang nak ambil harta, ada orang nak tipu aku. Kita fikir yang akan datang ni, perkara-perkara yang
Pertama, boleh mengancam kita atau orang-orang kita sayang, atau menghilangkan apa yang kita miliki atau yang kita inginkan. Kita fikir esok ni orang kata keluar dah borang untuk dapat rumah. Kita bimbang sempat tak sempat ni. Sampai tak tidur malam. Nak beratur subuh-subuh. Takut tak dapat bahagian kita. Hilang, luput daripada kita. Ini normally tak rasa takut. Normalnya kalau kita cerita bab takut, maka kita bincangkan tentang orang yang takut sesuatu yang akan datang, yang boleh menyakitinya, mengganggunya, atau sesuatu yang akan hilang daripada dia. Maka dia takut. Dia tengok anak dia, dia pun datang rasa takut. Ni nanti kalau kahwin tak ada kat rumah ni. Ni nanti masuk asrama tak ada kat rumah. Dia pun rasa takut. Duduk asrama macam mana keadaan dia? Kita bully ke? Atau boleh sesuaikan dirinya dengan kawan-kawan dia? Dia takut kita. Baik, ini asas dia. Mengenai yang kata Imam Abdul Qasim lagi, takut kepada Allah pula. Tadi kita sebut takut secara normal lah. Takut pada Allah pula ialah, ini minimum. Takut pada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kepada hukuman Allah, sama ada di dunia atau di akhirat. Kamu jangan buat sembarangan, nanti Allah turun bala kan. Nanti Allah Ta'ala lingkupkan bisnes kamu. Nanti Allah dedahkan keaiban kamu. Nanti Allah Ta'ala ambil kesihatan kamu. Kita pun rasa takut. Kata, man, kau janganlah tak solat. Kau tak takut ke Allah Ta'ala akan rosak, akan hancurkan kamu? Dengar, kau naik kereta, kena langgar di lori. Tak takut. Allah jadikan macam tu. Lalu kita pun bimbang. Maka takut pada Allah minimum ialah takut pada azab Allah. Sebab tu tuan-tuan dalam Al-Quran beratus ayat tentang neraka. Tentang azab Allah. Semuanya itu kerana Allah yang ciptakan manusia. Allah nak tarik manusia kepada mukaddimah takut. Semua manusia ditakut pada hukuman. Kalau sekadar kita bagi tawaran, ia tidak memotivasikan dengan kuat. Contoh kita katakan anak kita lah. Kita kata, Man, kalau Man dapat nombor 1, ayah kasih RM100. Man dalam hati kata tak dapat RM100 pun tak apa. Man pun ada duit RM200. Tapi ayah kata, Man, kau tak dapat nombor 1, ayah rotang 100 kali. Dia tu takut sebab dia nampak tak ada pilihan lain. Kita kalau janji, mungkin orang nampak ada pilihan lain. Tapi bila dia hukum saja, orang pun takut. Sebab itu semua negara, mereka buat hukum yang menakutkan. Supaya orang tak langgar undang-undang. Takutlah. Diancam dengan penjara, diancam dengan kerja berat, para, diancam dengan gantung, diancam dengan itu dan ini. Maka bila sebut takut pada Allah secara mukaddimah, apa yang Allah sebut dalam Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah pada aku kalau benar kamu orang beriman. Dalam ayat yang lain Allah kata, jangan kamu menyembah dua Tuhan. Habis 3 Tuhan boleh? 4 Tuhan boleh? Ya Allah Ta'ala menyebut secara balarah. Kalau 2 tak boleh, telah 3, 4, 5, 6, 7. Minimum syirik pada Allah 2 tak boleh. Hanya sembah Allah yang satu. Maka takutlah kamu pada Allah. Apa ancaman Allah kepada yang mensyirikkannya? Allah Ta'ala tak akan jadikan hatinya itu senang. Walau bagaimana, dia diliputi oleh kesenangan. Dia tak boleh senang. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa pun yang berpaling daripada perintahku, baginya kehidupan yang sempit. Sempit hidup dia. Walau digenangi oleh kekayaan, kesenangan, tak sempit. Pasti akan nampak jiwa-jiwa sempit ini. Tuan-tuan, bagaimana mampu seorang hidup dalam keadaan sesak nafas, dalam bilik yang nyaman, bilik yang luas? Tidak mungkin. Dia dapat selesa. Abu Ali Daqqaq kata, takut ni ada 3 peringkat. Yang pertama disebut sebagai khaufun. Khaufun ni takut biasa. Takut biasa disebut neraka Allah, takut. Azab Allah, takut. Yang kedua disebut khasyah. Khasyah ini takut kerana ada ilmu yang dalam. Ia biasa dinisbahkan kepada ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang sebenar-benar takut pada Allah ialah ulama.
Sebab tu kita lihat takut ulama tak macam takut orang awam. Takut ulama lain, berdasarkan ilmu dia. Takut orang awam berdasarkan kepada ancaman. Dia ancam maka dia takut. Dan yang ketiga ialah takut paling hebat, takut yang paling tinggi namanya haibah. Tuan-tuan, kita beri contoh begini. Ada seorang kita kenal. Ada orang tu kita takut dia garang, dia outspoken macam tu, maka kita pun hati-hati dengan dia. Ada seorang tu kita hormati dia. Dia ni majikan kita, dia tok guru kita, maka kita pun takut dia dan kadang kita tahu kedudukan orang tu di sisi kita. Yang ketiga, seorang yang Masya Allah akhlaknya luar biasa, prihatinnya luar biasa, sehingga mendatangkan rasa haibah. Macam ulama sama ulama, dia takut sama dia bukanlah takut khasyah, tapi takut haibah. Wish, hebat dia ni, duduk dekat pun dah, sehingga tak boleh bercakap di hadapan ulama ini. Bukan kerana takut dipukul, dilempang, haibah dia luar biasa, haibah. Sehingga seorang ulama ada bertanya pada muridnya, apakah kamu mampu membaca Al-Quran 30 juzuk secara hafazan dalam solatmu? Dia kata mampu. Kalau sekiranya ada orang yang lebih alim pada kamu duduk belakang kamu, dia kata mungkin saya dapat separuh je baca. Kalau ada orang yang tahu tu. Kalau sekiranya aku yang duduk belakang kamu, Tok Guru, kalau Tok Guru duduk belakang, saya akan lupa terus. Kenapa? Haibah. Sebab itu saya menyaksikan, melihat sendiri bagaimana satu ketika kami di Al-Azhar, ada seorang ulama Syekh Azhar yang sedang berkhutbah. Seorang ulama Azhar yang orang kanan Universiti Al-Azhar berkhutbah Jumaat. Ya, kami dengar khutbahnya petah, disulami ayat Quran, hadis, tidak tergagap, tak ada masalah. Tiba-tiba tengah kami dengar khutbah, masuk seorang ulama, namanya Imam Al-Allama Al-Marhum Mutawalli Sya'rawi. Tuan-tuan, waktu mana dia masuk, seketika masjid menjadi bising. Dan khatib yang asalnya lancar, akhirnya tergagap-gagap. Hampir dia tidak mampu meneruskan perkataannya bila dia melihat susuk badan Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi. Ini pengalaman saya sendiri melihat haibah ulama ini. Sehingga khatib tu sampai jadi gagap. Tu kena penyakit gagap. Kenapa? Kehaibatan. Sehingga Syekh duduk dan orang ramai kembali bertenang, bola khutbah dijalankan, lalu dipendekkan khutbah. Ini cerita haibah. Jadi bila kita sebut nisbah kita dengan Allah, bukan dia malah takut biasa, takut azab Allah. Kita sentiasa baca tentang neraka, bala-bala kaum yang menimpa. Oh, takut kita, janganlah Allah azab aku macam ni. Cerita munkar nakir dalam kubur, takut. Pakai ini mukadimah dia. Dan datang pula dengan ilmu. Lalu tuan-tuan pun belajar sifat-sifat neraka. Tuan-tuan belajar tentang kubur secara detail. Maka datang rasa takut berlainan, ilmu. Takut macam ni berkekalan. Takut yang cuma diancam dengan perjalanan masa dia boleh lupa. Tapi takut kerana ilmu. Sebab ilmu ada kat dada kita sentiasa. Setiap kali kita ke kubur datang rasa takut, bimbang. Setiap kali kita fikir bila datangnya malakul maut, datang rasa bimbang kita. Dan yang ketiga ialah haibah. Haibah ini tuan-tuan, orang-orang yang menyembah Allah. Bukan lagi dengan ilmunya, tetapi menyintainya. Menyembah Allah dan rasa kasih sayangnya. Macam saya selalu contohkan orang bekerja. Ada orang bekerja, dia takut pada bos dia. Ada orang bekerja, tamakkan kepada pangkat kedudukan, gaji besar. Ada orang bekerja kerana dia suka dengan pekerjaan dia. Tak perlu dia ajar, dia suka. Tak perlu diberitahu kepada dia datang awal, dia memang datang awal pun. Tak perlu beritahu pada dia balik pukul 5, panskap, dia akan balik lewat pada tu. Tak perlu beritahu dia awak kena buat kerja tau. Dia sudah melakukan kerja sebelum diminta. Kerana dia suka dan dia seronok. Orang yang menyembah Allah dalam keadaan gembira, dalam keadaan cinta, maka dialah yang mendapat haibah tadi. Abu Hafs kata, takut ini satu sifat Allah jadikan sebagai cemeti Allah pada hamba-Nya. Contoh, kita kalau nak takutkan anak-anak kita, tuan-tuan guna apa? Letak rotang sebelah. Memang dengan nama ayah dia dah takut, tapi kita nak letak satu cambuk. Ni rotan.
Ataupun kita angkat tangan ni. Ni pelempang. Nampak? Contoh. Menunjukkan ni ada alat. Ambil kayu ni. Nampak tak batang kayu ni? Maka Allah gunakan kepada hambanya, cambuk Allah itu takut di sini. Takutlah aku. Takutlah aku. Wakhshawni. Wakhafuni. Takutlah aku. Bimbanglah kepada aku. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Wa yuhadzirukumullahu nafsah. Aku beri amaran pada kamu akan azab di sisiku. Maka orang beriman mula rasa takut. Kita ada perkataan disebut rahibah atau rahbah. Rahbah ini takut pada perkara yang akan membinasakannya, maka dia pun cuba berlindung diri. Maka dia pun lari ke satu tempat yang mana dia selamat. Maka ini disebut rahibah. Tapi bila kita sebut perkataan khauf, khauf ini tuan-tuan sekalian ialah seorang yang takut dan berlindung pada Allah. Rahibah, dia takut, dia larilah mana-mana yang dia rasa aman. Sebab tu kita sebut padri itu rahib. Apa maksud rahib? Rahib ini orang yang takut. Tapi takut dia lari. Dia lari. Akhirnya dia buat benda-benda yang tak pun disyariatkan. Dia tak nak kahwin. Dia tak nak ada anak. Dia tak nak kerja. Nak duduk dalam kuil, dalam gereja. Maka ini takut membabi buta. Kita orang Islam dia ajar takut Allah. Maka kerana takut Allah kita kahwin. Walaupun kita tahu rumah tangga ni macam-macam. Tapi kita kahwin. Sebab ini perintah Allah. Kita nak anak. Walaupun kita tahu dan kita tengok, kita dengar macam-macam cerita kisah anak-anak ni yang degil, yang nakal, yang buat onak. Tapi kita nak anak. Kita bekerja. Walau kita tahu pekerjaan ni ada risiko itu dan ni, kita kerja. Kerana itu Allah perintah. Artinya orang bernama rahib. Takutnya membabi buta, lalu dibuatlah segala perkara-perkara yang tidak disuruh. Bid'ah. Termasuk saya katakan dia mengharamkan kahwin. Diharamkan makan daging, diharamkan makan benda itu, benda ni tak boleh, tu tak boleh. Tetapi takut kita berilmu. Memang kita tahu dalam perkahwinan ni ada masalah. Ramai orang tahu benda ni. Kita mau tengok nenek-nenek kita ke, mak ayah kita mungkin berantakan, bergaduh. Tapi kita tahu ini perintah Allah dan Nabi bangga pada orang kahwin yang beranak pinak. Lalu kita berkahwin. Kita tahu tuan-tuan dalam hal ni ada risiko. Tapi kita buat kerana adanya perintah Allah. Sebab tu ulama-ulama Islam berbeza dengan padri, rahib. Padri dia tak nak bergaul dengan orang, duduk dalam tu. Ulama-ulama Islam dia bergaul. Ya memang ada perasaan takut tidak dihormati. Rahib ni, antaranya dia takut tidak dihormati sebab tu dia tak nak bergaul. Siapa pun bila berada pada satu keadaan dia takut tidak dihormati. Nama yang bernama ulama orang alim. Dia kata memang anak-anak murid kita tak hormat kita, lalu kita pun tak nak bergaul dengan dia. Keep social distancing. Biar dia tak berani mencemoh kita. Ya, satu sudut ada ulama-ulama yang berbuat demikian. Tapi kita tak diperintahkan begitu. Sebaik kita bergaul. Kerana kita mengambil akhlak Rasulullah SAW bergaul. Ya, bila bergaul ada keinginan macam-macam lah. Ada tak puas hati. Ada tak suka itu, tak suka ini. Lalu kita hadapinya dengan ilmu kita. Dengan sabar kita, dengan akhlak kita. Sebagaimana Nabi SAW. Ada yang tak puas hati dengan Nabi. Waktu Nabi bagi harta peperangan Hunain. Ni orang Islam ni. Yang duduk belakang Nabi, dia kata Nabi bagi tak adil. Nabi kata kalau aku tak adil, siapa lagi adil? Aku yang tahu hukum hakamnya. Kadang-kadang kita, tuan-tuan yang belajar tak berapa banyak, tapi nak hukum untuk guru tu banyak. Yang ini yang disebut oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau. Bila kamu melihat guru kamu buat sesuatu yang menyalahi ilmu kamu, jangan buruk sangka. Sebab dia ada satu ilmu yang kamu tak ada. Dan belajarlah kisah bagaimana Khidir dengan Musa. Bila Musa menyanggah gurunya Khidir, dia tak ada ilmu yang Khidir ada. Sehinggalah Khidir terangkan. Ada daripada jauh dah buruk sangka tu lari. Tak ada nak jumpa tok guru dia tanya. Lari gitu je. Dengan bawa wasangka buruk. Tak ada nak tanya tok guru, jauh sekali nak wasangka baik. Maka ini kerosakan. Baik, ada setengah-setengah ulama saya katakan. Dia takut nak bergaul dengan anak-anak murid, nanti anak murid dia begini. Dia pun menjauhkan diri. Bukan begitu dia ajar dalam Islam. Kita bergaul. Kerana kita diajar memperbaiki manusia. Bukan mengutamakan orang hormat kita. Keutamaannya baiki orang. Kerana itu para ulama tetap turun bergaul dengan manusia, walau tahu perangai manusia ini menyakitkan. Bergaul dengan orang-orang yang jahil, walau tahu ia menyakitkan.
Sebab itu Nabi sebut al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adhahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adhahum. Orang beriman yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan kerenah-kerenah mereka jauh lebih baik daripada orang beriman yang tak bergaul dan dia tak mungkin sabar menghadapi kerenah mereka. Jadi, bila rasa takut, orang Islam takut, dia kembali pada hukum. Orang kafir takut, orang jahil takut, dia pun pergi lagi pada tempat yang dia rasa aman. Maka keluarlah istilah perkataan rahib atau padri. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak takut kita ini ialah takut dengan kita mengikut perintah Allah. Bukannya kita buat andaian atau kita lari pada perkara yang kita rasa aman, sebenarnya ada ketakutan lain yang ada. Tapi hendaklah kita takut dengan kita mematuhi syariatnya, nescaya kita benar-benar aman. Takut kita larilah pada Allah. Inni muhajirun ila rabbi yahdin. Inni muhajirun ila rabbi. Aku akan lari kepada Tuhanku. Yahdin, dia akan membimbing aku. Dia akan jaga aku. Sebab itu tuan-tuan, takut kita, janganlah kita lari pada perkara kita takut tanpa ada sandaran hukum dan syaraknya. Larilah kepada hukum, bersandarlah, berlindunglah pada hukum dan syaraknya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita sebenar-benar rasa takut kepadanya. Dan insya-Allah kita akan huraikan lagi bagaimana kisah para sahabat takutkan Allah SWT dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.